Sate pelbagai rasa menjadi pilihan. Keenakan sate ayam, daging dan bermacam-macam lagi sesuai dijadikan hidangan seisi keluarga. Rasa asli pizza tempatan yang dibakar menggunakan kayu arang. Usaha wanita muda ini dalam mencari kelainan perniagaannya untuk tarikan masa kini. Donat bomboloni, cita rasa anak muda. Masakan pais ikan tempoyak yang membuka selera selain variasi ikan bekasam sajian pilihan untuk berbuka puasa. Macam ikan patin yang kecil-kecil tu, saiz 5 inci tu memang kalau kita buat bekasam tu memang sedap lah. Ramadan tidak lengkap tanpa pencuci mulut. Manisan kuih talam masih menjadi kegemaran ramai. Juga tanaman bunga kantan dijadikan kudapan ringan yang berkhasiat. Mari dengar cerita pasal makan. Di sini kita mewah dapat makan. Negara lain Sate antara makanan tradisi yang masih menjadi kegemaran ramai sehingga ke hari ini. Selain menikmatinya secara cita rasa klasik, pelbagai inovasi dilakukan bagi memeriahkan lagi pilihan makanan enak ini. siang malam siang malam semua benda lemak boleh ditelan. Muhammad Hairul Hasrin 45 tahun bersama isterinya Mahani Muhammad 45 tahun mengilhamkan sate keju dan roti sate keju sejak 5 bulan lalu. Menu ini sering menjadi pilihan pelbagai bangsa untuk menikmatinya. Sate cheese ni asalnya daripada suami saya lah. Dia kata cadangan untuk buat sate. Lepas tu saya cuma dapatkan resepi. Lepas tu saya buatlah sate kan. Lepas tu yang ingredient untuk spicy apa semua tambahan daripada dia lah. Sate kebanyakannya standard. Apa lengkuas, halia apa semua kan. Tapi yang beza dia kita punya ni, kita added fusion cheese kan. Jadi benda tu tak ada kan. Tapi idea tu datangnya daripada tengok semuanya cheese. Sekarang ni kita nak buat sate, kita try buat cheese. Tengok sambutan macam mana. Di situ idea dia lah. Selain tambahan keju, sate yang terdapat di Terimba Cafe Ipoh ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Sate yang hampir masak akan dicelup dengan sos istimewa sebelum dibakar semula. Alhamdulillah lah sambutan menggalakkan. Tapi yang golongan yang agak 40-an ni, dia banyak suka kepada tradisionalnya sate. Bagi akak rasanya yang fusion lagi sedap lah sebab dia rasa lain kan. Terutama kanak-kanak remaja memang suka sate cheese lah. Golongan sasaran kita buat semua. Tapi sekarang ni dia menghala kepada golongan pertengahan dengan kanak-kanak. Setakat ni kami boleh buat dalam 700 cucuk lah setakat yang termampu lah kan. Kira buat hari-hari. Maksudnya everyday dapat sate yang fresh lah. Walaupun mempunyai gabungan keju, sate ini tetap dihidangkan dengan kuah kacang dan timun. Terimba Cafe ni, kalau kita dengar sate ada steak ada kayu. Tapi kat Terimba Cafe kita ada roti sate cheese. Mula tengok macam pelik lah kan, tapi nampak menarik kan. Jadi mula cuba, makin lama makin ramai lah yang mencubanya. Dia kata memang sedap. Kita ambil macam roti oblong ni panjang tu. Jadi kita potong semua, kita letak ingredient dia dan kita letak sate dalam dia. Pilihan sate tu ayam dan daging. Jadi kita taburkan cheese mozzarella, letakkan sos cheese dan kemudian tutup. Dan kita hidang pada pelanggan sekali dengan sudi dan garpu, dia akan potong-potong gitu. Pengusahanya sentiasa mencari kelainan menu sate untuk menarik lebih ramai pelanggan menikmati makanan bercucuk ini. Dekat Malaysia orang suka makan. Apa kelebihan satu kedai? Apa killer food dia? Jadi di situ kita ambil cheese. Dan bila sate itu ke depan dan produk-produk lain macam yang air ke apa ke yang ada di kedai ni akan terus jalan sama. Jadi kita letakkan sate cheese as a killer food kita lah kat sini. Sekarang kita tengok viral kondok Jadi kita buat sate macam kondok. Dan satu lagi roti sate, punya roti pita. Itu next kita punya move untuk variasikan sate bukan setakat sate tradisional dan kita buat fusion juga. Maknanya dua-dua golongan ni boleh terima makanan yang sebegini lah. Dia ada peminat dia sendiri. Dia subjektif peminat sendiri. Ada yang suka tradisional, ada yang suka fusion. Rasa baguslah kan. Jadi ramai orang boleh mencuba sesuatu yang baru lah. Perniagaan sate yang diusahakan pada asalnya hanya sekadar mengisi masa lapang buat pasangan suami isteri Syarifah Sadiah Khalid 37 tahun dan Yusri Abed 42 tahun sejak 8 tahun lalu. Kini ia menjadi hidangan kegemaran masyarakat sekitar Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur.
Perniagaan ni bermula 8 tahun yang lepas. Kita cuma sekadar suka-suka. Saya dengan suami dua-dua kerja kilang, so kita ambil inisiatif untuk tambah pendapatan dan kita menyaga. Habis kerja pukul 5, so kita orang start menyaga pukul 6. Kadang-kadang menyaga 2 jam, 3 jam dah settle. Resepi sate ni 100% daripada keluarga sebelah suami. So dia yang R&D, dia yang cuba, dia yang start. Sate ni pada kami satu makanan tradisional lah. Pada Ayang sendiri, Ayang rasa ia boleh diketengahkan. Orang kata tak lapuk daripada dulu sampai sekarang. Sate Tulang Ayang menawarkan lebih 10 jenis sate untuk pilihan pengunjung. Setiap satu menu mempunyai penggemarnya tersendiri. 10-10-nya Alhamdulillah menjadi bestseller. Yang unik antaranya sate tulang, sate tongking, sate burung puyuh, sate kambing, sate perut tali, perut babat. Sate itik pun antara yang menu baru yang kita cuba dan mendapat sambutan. Ibu kepada dua cahaya mata ini sentiasa memastikan penyediaan sate dilakukan setiap hari agar permintaan pelanggan mencukupi. Dia punya resepi adalah sama, tapi cara dia. Pada sate tulang dia ada rempah yang lebih sikit, gula lebih sikit. Kalau pada sate ayam mungkin gula dia kurang sikit. Sate perut bila kita dapat bahan mentah, kita kena rebus dia dalam 4 jam bagi dia empuk. Bersih dan kita potong, kita gaul dia dengan rempah dan kita kena masakkan dia. Perut tali, lepas tu bila kita dah rebus, dalam 4 jam biasa dia dah lembut. Kita potong, kita gaul rempah dan kita boleh cucuk dan bakar. Satu lagi sate telur puyuh. Lebih kurang macam sate telur pindang. Tapi rempah yang diperap, resepi dia sama. Kita meniaga dah hampir 8 tahun, itulah resepi dia. Seawal jam 5 petang, setiap hari pelanggan sudah mula datang menikmati hidangan sate. Yusri akan memastikan menu yang dibakar dimasak dengan sempurna bagi mengekalkan rasanya. Untuk buat sate tulang ni, kita beli rangka ayam yang dah siap. So, kita guna 100 ekor satu hari. Kalau habislah. Maknanya kita buat production setiap hari. Permintaan masa cuti sekolah. Jadi, pengunjung daripada luar negeri 9 datang nak try sate tulang tu, diorang datang kat sini. Bersifat mudah dibawa ke mana sahaja dan senang untuk disediakan menjadi idea pesara askar Morzarin Rebu 72 tahun mengilhamkan popiah sate sebagai inovasi makanan tradisi masa kini. Mula meniaga sate sejak tahun 1990, kini anak kelimanya Syazarina Morzarin 34 tahun menyambung legasi perniagaan keluarga. Sebenarnya sate Pak Yan ni dia turun-temurun daripada kedua-dua belah pihak lah. Atuk saya diusahakan oleh mak dengan ayah saya. Tetapi untuk yang inovasi popiah sate ni, dia start sekitar tahun ni sebenarnya idea daripada ayah saya. Sate yang dulu ni atau yang mula, dia ada lidi dan dibakar. Sate yang popiah ni, dia tidak ada lidi dan tidak dibakar. Dia melalui gulungan, perisun sama. Dia potong, dia digaul dulu. Dia ada air sikit, di blender, jadikan halus. Baru jadi popiah. Dan juga digoreng. So, tercetuslah dia punya popiah sate dan sate goreng. Tapi kita buat dalam frozen lah. Terpulang kepada kreativiti pengusaha untuk mencipta kepelbagaian menu asalkan setiap hidangan masih relevan untuk dimakan. Sebenarnya untuk popiah sate ni, sama je daripada ramuan sate tu, kita boleh buat pelbagai sate, popiah sate. Dan sekarang ni kita cuba untuk karipap sate dan mungkin lepas ni kita boleh try daripada isi sate tu membuat sandwich. Itu kita akan cubalah. Sebagaimana sate yang dicucuk, popiah sate ini turut dihidangkan dengan kuah kacang. Bila orang nak beli, dia boleh bawa mana? Simpan di rumah. Orang datang, ambil ada goreng. Tak ada masalah. Yang kuahnya tu, ambil air panas, masuk, boleh makan. Dalam masa 1 minit, dia boleh simpan lama dalam 2 bulan, 3 bulan. Dia boleh simpan. Sate goreng juga antara produk sate Pak Yan yang sering mendapat permintaan ramai terutama menjelang musim perayaan. Ada orang, dia suka kepada yang klasik. Ada yang suka kepada inovasi. Ada cita rasa dia tersendiri. Setakat ni, feedback samalah. Walau apapun jua bentuk sate yang diketengahkan, ia tetap menjadi pilihan ramai tanpa mengira usia.
Khusus buat penggemar makanan laut, sate tuna antara variasi sate yang boleh dicuba. Uniknya, isi sate ini menggunakan isi tuna sirup kuning yang hanya boleh didapati di lautan Kepulauan Borneo. Kalau kita bercakap tentang ikan dan kita nak buat sate kan, of course kita tahu sate ni kita perlu cocok dan sebagainya. Jadi tidak semua jenis ikan adalah sesuai untuk kita jadikan sate kerana kita perlukan kemampatan, tekstur dan sebagainya. Cara potongan juga sangat penting. Kita menggunakan ikan tuna sirip kuning kerana kepadatan dan tekstur dia yang sangat bagus. Pada masa yang sama dia memberi manfaat. Selalu bila kita cakap tentang tuna, orang selalu ingat ia adalah ikan tongkol. Tapi sebenarnya kita tidak menggunakan ikan tongkol. Kita menggunakan tuna sirip kuning yang mana dia adalah kedua yang terbaik dalam keluarga tuna. Umum mengetahui kebaikan dan khasiat yang terdapat pada ikan salmon, tetapi ikan tempatan seperti tuna ini sebenarnya tidak kurang hebat. Inovasi makanan seperti sate tuna ini adalah satu pelaburan jangka panjang jika bertepatan pada cara pembuatan. Mungkin dari segi asasnya agak sama, tetapi sebenarnya ketelitian tu kena pada cara potong. Ayam dia sangat berbeza. Ikan ni dia perlu ada cara potong yang tersendiri so that bila kita potong dia tak lerai. Of course lah kita perlu perapan yang kita buat sehari sebelum dan kemudian barulah kita cocok pada sate-sate berkenaan. Mencocok ikan punya loin ni pada lidi sate tu tak sama dengan ayam dan juga daging. Sate tuna sirip kuning ni kita buat dalam berbagai flavor. Ada black pepper, kita ada barbecue, kita ada original dan satu lagi kita ada honey. Jadi itu mengikut cita rasa masing-masing lah. Apa yang membezakan sate tuna dengan sate lain? Ia lebih enak dicicah bersama kuah lada hitam. Ikan tuna sirip kuning ni sangat besar. Kalau kata ikan sirip kuning yang 80 kg, kita hanya boleh menggunakan 40 ke 45% saja daripada keseluruhan ikan tu. Bermakna kita memang ambil bahagian loin dia yang betul-betul muscle yang sesuai untuk kita gunakan. Idea asal dia daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Kami sebagai usahawan Dr. Tuna memfokuskan kepada produk berasaskan tuna sirip kuning. Pada masa sama kita cuba inovasikan sate tuna ni bukan setakat sate tapi pada produk-produk yang lain juga. Kita ada tuna bun puff, burger, patty burger, nachos. Kita mix with tuna chunk ataupun filaks dan juga wrap. Walaupun harganya sedikit mahal, namun kandungan dan khasiatnya yang tinggi menjadi pilihan mereka yang mementingkan kesihatan. Ia adalah ikan dari kategori ikan laut dalam. Jadi dia mengandungi oksigen yang tinggi dalam dia punya loin dan omega 3 serta proteinnya sangat tinggi. Jadi dia bagus untuk kulit, untuk kognitif otak, masalah sembelit kerana dia rendah lemak. Sangat sesuai untuk orang-orang yang rasa nak cuba pada makanan yang sihat kerana protein dia tinggi jadi lebih cepat kenyang. Tidak salah untuk mencuba sesuatu yang baharu. Kreativiti dan kesungguhan dalam mencipta kelainan secara tidak langsung membawa pulangan yang menguntungkan. Sesiapa sahaja yang menggemari donat pasti akan menyukai keenakan dan kelembutan donat bomboloni pelbagai perisa ini. Menghasilkan 14 perisa yang unik, bomboloni Zalin's Oven mempunyai rasa manis yang tersendiri. Bermula sebagai tenaga pengajar sejak tahun 2014, ibu kepada 4 orang cahaya mata ini mula mengembangkan lagi minat dan kerjaya dengan membuka kelas membuat bomboloni hanya menerusi dalam talian. Nama saya Zalinda binti Zainal, berasal dari Shah Alam, pemilik Zalin's Oven. Kebanyakannya krim-krim untuk filling ni kami buat sendiri. Contohnya macam pandan gula Melaka kan. Jadinya filling pandan tu yang kita untuk drizzle dekat atas bomboloni tu kita masak sendiri. Sekali kita uli dough selama 15 hingga 20 minit ataupun sehingga dough tu licin. Kemudian kita akan timbang, lepas tu kita akan rounding. Lepas rounding kita akan rehatkan dough selama beberapa jam. Bila dia dah cukup kembang baru kita akan goreng. Lepas goreng kita sejukkan, lepas sejukkan kita akan dusting. Mampu
menghasilkan 500 hingga 600 biji bomboloni setiap hari, dia berhasrat untuk membuka kafe suatu hari nanti. Bila bomboloni tu dah sejuk, kita salut bomboloni tu dengan snow powder. Sebabnya kalau gula icing biasa, nanti bomboloni tu cepat cair. Jadi je kita salut dengan snow powder, dia tahan lama. Selalunya kalau kita salut tengah hari pun sampai malam masih lagi okey. Customer tu akan kenal sebabnya daripada feeling tu. Kan daripada feeling tu, dia punya hiasan dekat atas tu memang nampak berbeza. Cabaran yang paling getih lah kan, bila dough yang kita buat tak menjadi, selalunya terkurang cecair atau terlebih cecair, jadinya dough tu tak boleh ditimbang atau di rounding, dan hasilnya pun tak memuaskan, jadinya kita terpaksa buang. Lebih istimewa lagi, ia juga membuka ruang pekerjaan kepada mereka yang ingin menambah sumber pendapatan, terutama pelajar universiti, dengan mengambil pesanan bomboloni untuk dijual semula. Harga dia murah, memang murah lah. Feeling dia pun penuh, macam puas lah makan. Lepas tu selain tu macam perisa dia pun banyak, so, macam kita boleh pilih lah pelbagai perisa ni. Dia sedap, lembut dan krim dia banyak. Pandan, chocolate chips, strawberry dengan coffee and cream. Tidak mudah berputus asa menjadi kunci kejayaan wanita ini untuk meletakkan dirinya sebaris dengan usahawan sedia ada. Menyedari makanan barat seperti pizza semakin diterima termasuk penduduk kawasan luar bandar, anak jati jerantut Pahang ini menghasilkan pizza mengikut resipinya sendiri yang dimasak menggunakan dapur khas. Saya bermula daripada berniaga pasar malam. Kemudian saya mula tengok daripada yang overseas punya lah, yang YouTube punya dengan Google lah, pasal tentang pizza yang Itali. Saya tengok cara pembakaran dia tu, tu yang saya gunakan untuk anak dough pizza tu lah. Masa dulu mula tengok macam kalau kek ni barang makin lama barang macam meningkat kan. Lepas tu kita suka tengok roti. Tu yang step. Tak apalah, kita fokus satu je lah, satu benda. Nak fokus satu benda, kita buat pizza je. Apa yang lebih menarik, pizzanya dimasak menggunakan cara tradisional dengan menggunakan kayu api. Dapur batu ini akan dipanaskan terlebih dahulu menggunakan kayu api yang terdapat di sekitar kawasan kedai. Rosida turut dibantu suaminya, Muhammad Johari Abdul Majid, dalam menyediakan bahan bakar utama dalam penghasilan pizza istimewa ini. Istimewanya kita sebabnya dia bakar dengan oven kayu, oven batu, kayu api tu. Lepas tu dia bercita rasa Melayu dan kita sendiri orang Melayu buat, Muslim, jadi orang tak was-was lah untuk makan tu, nak rasa kan pizza Melayu. Menu yang istimewa yang kita buat lah adalah pizza sambal hitam, pizza sambal petai. Yang lain yang sampingan tu macam daging black pepper, ayam sosis mushroom, sosis, cheesy lover, macam itulah. Penyediaan menu yang sedap dan pantas membolehkan Rosida menjual lebih 200 pizza pada hari biasa, manakala jumlahnya boleh mencecah 500 keping pada hari cuti. Rahsianya terletak pada adunan istimewa roti pizza yang gebu dan lembut ketika dimakan. Operasi kedai kami ni bermula daripada seawal jam 8.30. Daripada situ kita start adun tepung, buat base dia, sehinggalah sampai tengah hari lah, sampai pukul 1. Kemudian base tu akan bawa ke kedai pizza dekat sini. Kat situ kita start buat topping dan kita bakar dalam oven daripada pukul 12 tengah hari sehingga pukul 7 malam lah waktu operasi kita. Sosnya kita buat sendirilah dengan resepi yang telah kita olah sendiri. Dia rasa kemelayuan sikit lah. Dia tak ada macam apa yang overseas, yang style Itali tu dia ada rasa masam sikit. Dia kita olah ikut cita rasa kita sendiri, cita rasa Melayu lah. Setiap bahan untuk menghasilkan pizza anak dol disediakan secara manual dan penuh teliti. Daripada isi ayam yang direbus, taburan cili benggala, sambal hitam sehinggalah ke kepingan halus keju.
Bidang perniagaan ni untuk wanita adalah seolah macam kita nak bangunkan ekonomi keluarga kita dengan ekonomi setempat kan. Kita nak bantu tujuan kita wanita ni adalah kita nak support suami kita nak bantu suami kita dan untuk keluarga kita dan untuk orang sekeliling setempat kita lah untuk majukan kawasan kita. Itu yang utamanya lah. Dough pizza yang dihasilkan sendiri bersama inti yang penuh di bahagian atas itu dibakar bersama keju di dalam relau kayu api sehingga membangkitkan aroma menyelerakan. Selain sambal hitam, restoran pizza Anak Dol turut menyediakan 9 menu lain. Keseronokan yang saya dapat lah selama 6 tahun tu, macam kepuasan kat dalam diri saya adalah sebab saya boleh bantu orang lain, saya boleh tambah nilai kat dalam kehidupan orang lain. Itu yang saya rasa nihang sangatlah. Kehidupan kita tu berubah daripada dulu kita susah, sekarang alhamdulillah hidup kita bertambah, nak kata senang tambah baiklah, bertambah baik dengan dan kita dapat keadaan selesa lah. Orang tidaklah pandang rendah kat kita, orang tak adalah menghina kita, macam tu. Usaha dan kreativiti harus dilaksanakan sepenuhnya bagi menghasilkan sesuatu kelainan dan berbeza daripada yang sedia ada. Kegigihan wanita ini moga dijadikan inspirasi dalam membina kejayaan dalam setiap apa yang diusahakan. Keenakan rasa dan bau tempoyak saja sudah membuka selera. Apatah lagi jika ditambah daun kesum dan petai untuk dijadikan pais ikan, hidangan istimewa dari jengka Pahang ini. Siapa sangka daripada hanya mengusahakan di gerai sewaan, kini Salbi Ahmad Arif atau Mokda sudah boleh berbangga dengan kejayaan mereka memiliki sebuah restoran pais ikan. Kami buat pais ni sebab pais ni adalah makanan yang popular lah, yang terkenal kat Pahang. Lepas tu sumber bahan mentah dia pun memang mudah dia dapat kat sini. Sungai Pahang ada, dia tak jauh pada Sungai Pahang. Lepas tu kita pun buat macam ikan laut juga, dekat Kuantan kan. Beza pais ikan tempoyak kita ni sebab kita lebih pada olah sendiri. Dia lebih berkuah. Biasa tempat yang lain dia macam kering sikit kan. Macam tempat kita ni kita berkuah lagi. Dia ada penambahan kini macam petai, benda yang lain-lain, bahan-bahan mentah lain lah kan. Mokda dan suami tidak risau akan sumber bekalan ikan segar kerana mereka mudah mendapatkannya di sangkar-sangkar ikan di sepanjang Sungai Pahang ini. Antara ikan yang mendapat sambutan ialah ikan patin, ikan talapia, ikan krai dan tidak lupa juga makanan laut yang lain. Sebelum berniaga ni, kira ambil pengalaman dulu kerja kat macam kafe, lepas tu ambil kantin sekolah kan. Lepas tu baru lepas pada step tu baru kita rasa berani buka kat Bazar Ramadan. Masa tu buat ikan bakar je, tak buat lagi pais kan. Lepas tu lepas pada tu barulah bila keadaan anak-anak sedang besar apa semua kan, kita berani nak cuba. Berapa kita lebih lagi untuk tingkat kan. Kita cuba pula cari kedai untuk kita berniaga kan. Jadi alhamdulillah lah daripada 11 tahun tu kini ada perubahan daripada sewa kedai. Lepas tu kita dapat tapak untuk kita buat kedai kita sendiri pula. Alhamdulillah. Istimewanya pais ikan ini adalah paisnya berkuah dengan penggunaan tempoyak segar. Permintaan meningkat apabila penggemar makanan laut juga dapat menikmati pelbagai pilihan hidangan. Memang kalau dalam niaga ni memang banyak cabaran dia daripada segi macam-macam segi. Saingan pada segi apa-apa kan. Tapi dia tak kena kuat lah. Peluang kerja sebenarnya banyak. Cukup angkat hati.
Dia kalau rajin, nak kerja, nak cari duit, insya-Allah boleh. Rezeki tu ada kat mana-mana. Di mana-mana kita bekerja, tak kira di manalah, janji, usaha, berminat. Selain itu, dia juga membuat pais ikan sejuk beku bagi memenuhi permintaan pelanggan dari seluruh Malaysia. Bila Mak Dia memulakan perniagaan ini, kami orang adik-beradik ini selalu support, selalu bagi perasan pada dia supaya dia tak mudah putus asa lah. Kita jangan macam bila dah sesuatu terjadi takdir tu kita rasa down sangat-sangat. Jadi kita tak boleh, kita kena bangkit sebab kena teruskan hidup, kena kuat semangat demi anak-anak ke, demi keluarga dia orang kan. Jadi kena berdikari, kena buat semangatlah untuk teruskan hidup. Wanita ini percaya jika menghasilkan sesuatu yang terbaik buat pelanggan, pasti akan datang rezeki berlipat ganda. Seakan memberi satu kepuasan, usaha tanpa ada rasa keluhan membawa kejayaan yang diimpikan. Pekasam ialah sejenis makanan peram tradisi yang terkenal dan menjadi kegemaran ramai masyarakat kini. Lazimnya, pekasam menggunakan ikan sungai dan amat terkenal di utara tanah air. Di Temerloh Pahang umpamanya, Salawati Abdul Jabbar mengusahakan pekasam ikan patin, talapia dan pelbagai lagi ikan air tawar bersama rakannya yang turut memancing sendiri di sungai berhampiran. Saya dapat idea buat ikan pekasam ni daripada sahabat saya sendiri, Kak Lin. Dia suka memancing. Jadi saya fikir ikan dia tu dapat banyak. Saya cakap dekat dia, lebih baik kita jadikan pekasam. Lepas tu kita jual lah. Kebetulan saya sendiri ada restoran di Temerloh iaitu Goba Maju Patin Tempoyak. Jadi senanglah saya dan Kak Lin untuk nak pasarkan ikan tu. Salah satu keistimewaan pekasam ialah pekasam anak ikan patin yang sedap dan rangup apabila dimasak. Lari daripada kebiasaan, anak ikan patin yang masih kecil akan dipilih untuk dibuat pekasam. Seperti biasa, beras yang disangai akan dicampurkan bersama sedikit garam dan digaul bersama asam keping bagi proses pemerapan. Saya memilih untuk buat ikan pekasam ni sebabnya macam ikan patin yang kecil-kecil tu, saiz 5 inci tu memang kalau kita buat pekasam tu memang sedap lah. Kita makan dengan nasi, dengan gulai patin tu, ikan tu dia akan jadi rangup. Lepas tu macam ikan-ikan lain pun macam ikan kaloi, ikan talapia, macam-macam ikan lagi lah. Ikan paya pun ada, ikan sungai pun ada, tapi kita ambil yang saiz kecil-kecil lah. Sebab bila goreng tu dia rangup. Setiap minggu, Wati akan mendapatkan bekalan anak ikan patin daripada pembekal yang berada di sekitar Temerloh ini. Pemilihan anak ikan patin yang bersaiz kecil sahaja yang akan dijadikan pekasam kerana kesegaran rasa lemak manis anak ikan patin ini dan menjadi pilihan pelanggan di restorannya. Perlu perbagaikan lagi menu. Jadi menu yang kita adakan ni yang salah satunya ikan pekasam lah. Untuk customer kita, rakyat Malaysia untuk menikmati makanan-makanan di negeri Pahang ni memang kita adalah. Sebagai seorang wanita kita harus berani mencuba sesuatu yang baru, kita berfikiran positif. Tak semuanya kita tak boleh buat, kita boleh buat. Pekasam ikan air tawar semestinya sudah menjadi kemestian kepada penggemar makanan tradisi ini. Pekasam ikan patin, menu sampingan yang mudah disediakan dan sedap dimakan. Jika dahulu pekasam hanya tertumpu kepada ikan sahaja, kini ia sudah diinovasikan kepada pekasam daging. Balkis Muhammad Soib, 31 tahun dari Bagan Serai Perak, telah mengusahakan daging pekasam hakak manis yang semakin menjadi pilihan untuk dijadikan hidangan utama. Kita bermula daripada sekadar suka-suka disebabkan terlalu suka makan pekasam.
pekasan daging lah. Actually saya tak makan pekasan ikan. So saya makan pekasan daging. Daripada minat dengan pekasan daging tu, saya cuba buat pekasan daging itu sendiri. Dan tak sangka dengan sekadar suka-suka tu, dia boleh buat untuk tambah pendapatan. Bagi memastikan kualiti daging pekasam yang terbaik, hanya daging lembu segar berkualiti tinggi sahaja diambil untuk memastikan daging pekasam tidak liat apabila digoreng. Balkis menitik beratkan sukatan yang betul supaya hasil pekasam dagingnya kekal sama. Dalam satu hari tu, kita guna 500 kilo daging. Daripada 3 hari 20 kilo daging. Dan sekarang satu hari 500 kilo daging kita perlukan untuk hasilkan pekasam daging. Pekasam kita boleh pelbagaikan. Contoh boleh buat dengan spaghetti, boleh buat masak lemak cili api, boleh buat dengan nasi goreng, maggi goreng. So dia dah boleh pelbagai. Kalau sebelum ni hanya boleh buat dalam bentuk juadah goreng biasa je. Tapi sekarang dia dah banyak juadah yang kita boleh sediakan. Selain pekasam daging, Balkis juga turut memasarkan pekasam daging ayam. Ternyata keberaniannya mencuba pelbagaikan pekasam ini mendapat sambutan yang luar biasa. Bukan sahaja memudahkan rutin memasak, malah keenakan rasa pekasam juga membuka selera. Bagi saya, dia satu makanan yang sangat mudah. Orang memang terutama pekerja lah, hanya bekerja yang balik kerja dah penat. Okey, kadang dah tak tahu nak masak kan. Macam selalu ada macam sardin tin ke apa dalam peti sejuk. Tapi sekarang kita dah boleh pekasam tu, kita tak payah pergi ke market. Dekat luar, ketahanan produk kita boleh sehingga 2 minggu. Selepas tu kalau masuk dalam peti sejuk 5-6 bulan boleh tahan. Untuk dalam pembeku ataupun freezer dia boleh tahan sehingga setahun. Antara resepi yang mudah dan menjadi kegemaran ramai adalah daging pekasam goreng bersama cili padi serta cili kering dan bawang besar. Hanya perlu menggoreng daging pekasam terlebih dahulu sehingga separuh garing, kemudian masukkan semua bahan-bahan yang lain. Impian dan harapan saya nak satu hari nanti pekasam akak manis ni boleh masuk dekat overseas, boleh pasarkan dekat negara lain. Dan saya nak buktikan walaupun dengan jual pekasam, tak semestinya kita tak boleh pergi lebih jauh lagi. Setiap yang diusahakan harus sentiasa diiringi doa dan semangat yang tidak pernah berhenti selain mendapat sokongan keluarga. Daging pekasam alternatif baru kepada mereka yang ingin mencipta kelainan dalam variasi makanan. Telur sotong antara sajian yang sukar diperolehi dan hanya boleh didapati pada musim-musim tertentu sahaja. Mengambil pendekatan itu, Azira Mamat yang berasal dari Terengganu mendapat idea mengusahakan pekasam telur sotong yang sangat unik dan enak ini. Tercetus tu sebab kita cuba rasa telur sotong yang fresh, original tu kan. So kita try ubah jadi pekasam, so nampak sedap. So kita ketengahkan lah. Saya nampak ramai peminat pekasam telur sotong dekat Malaysia ni. So saya cuba olah, inovasikan menjadi pekasam. Ibu kepala 3 cahaya mata ini tidak menyangka cobaannya untuk memasakkan pekasam telur sotong ini menjadi salah satu sumber pendapatan buat mereka sekeluarga. Suka pekasam ni sebab dia makanan yang simple, jimat masa untuk ibu yang berkerjaya kan. So kalau kita balik penat tu kita just potong-potong dah boleh masak, dah boleh makan. Walaupun simple tapi sedap. Sambutan amat menggalakkan. Kita dah jual lebih 150,000 paket. Seperti pekasam ikan dan daging, cara perapan adalah sama menggunakan beras kisar yang siap disangai. Berlainan pula dengan penghasilan pekasam telur sotong ini, ia tidak perlu diperap bersama garam dan asam keping dan tidak berbau masam. Hanya perlu ditambahkan sedikit garam dan perahan jus limau bagi menambahkan rasa masam pekasam itu. Macam telur sotong ni sesuai dihidangkan sebagai hidangan makan tengah hari yang menyihatkan jugalah sebab ada protein semua.
Pekasam ikan, daging mahupun telur sotong seperti satu juadah tradisi yang menjadi kemestian pada hari ini. Meskipun diinovasikan dengan pelbagai cara dan bahan, ia tetap menjadi satu menu pembuka selera yang paling digemari seisi keluarga. Cukuplah syawal ini dipenuhi dengan hidangan rendang dan ketupat. Pelbagai jenis pekasam ini boleh dijadikan pilihan dan menu utama untuk tetamu yang datang berkunjung. Tidak lengkap rasanya jika tiada hidangan kuih muih ataupun manisan di meja utama, sama ada pada hari-hari biasa dan juga ketika bulan istimewa bulan Ramadan. Kuih talam misalnya menjadi pilihan kuih sajian Ramadan. Seri Talam Cat Cafe yang diusahakan oleh Zaitun Abdul Mayas terletak di Sri Rampai Kuala Lumpur ini mengkhususkan pelbagai jenis kuih talam. Talam ni kuih tradisional. Maknanya kuih yang menggunakan talam saja, tidak menggunakan yang lain. Pemprosesannya hanya menggunakan talam. Jadi saya kekalkan kuih tradisional ni untuk semua jenis talam. Sehari itu lebih kurang 50 jenis kuih talam. Antara dia seri muka, talam keladi, talam pisang, talam labu. Pembuatan yang agak ringkas dan tidak memerlukan banyak bahan memudahkan kuih talam dihasilkan. Tepung, telur, gula dan santan antara bahan utama pembuatan kuih-kuih talam ini. Adunan tepung digaul sebati di atas api, setelah sedikit likat, kemudiannya dituangkan ke dalam talam dan dikukus. Kuih talam ni memang kesukaan ramai lah. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni, permintaan sangat tinggi. Mereka akan mencari kuih yang jenis manis dan daripada sajian talam. Berbagai jenis talam yang kita adakan, kita sediakan untuk dipasarkan, untuk yang datang ke kafe kita sendirilah. Olahan resepi asli orang lama memang selalu diingati dan harus dikekalkan. Kuih talam meskipun pembuatannya serba ringkas, namun ia akan dicari tanpa mengira waktu, lebih-lebih lagi ketika Ramadan. Kuih ni makanan kita daripada masa dulu-dulu, orang tua-tua memang suka kuih yang manis. Kuih yang manis-manis ni lah yang di antara hidangan yang orang suka, bagi tenaga pada kita supaya kita nampak lagi sihat. Lepas tu kita akan pergi berterawih. Bulan puasa memang bulan yang ditunggu-tunggu. Ada macam kami, bulan puasa lah yang sumber rezeki yang paling ramai yang datang. Warisan resepi tradisional ini tidak akan pernah dilupakan meskipun kini banyak inovasi dan olahan kuih muih kepada sesuatu yang lebih moden. Tepuk dada, tanya selera. Kuih lama sentiasa menjadi pilihan tanpa mengira usia. Keenakan rasa yang dikekalkan juga pasti mengambil kenangan dahulu kala. Bunga kantan antara penanaman yang mampu hidup subur dan menyumbang kepada ekonomi pertanian setempat. Permintaannya yang tinggi terutama menjelang musim perayaan membuatkan Nur Hasina Asma Muhammad Hashim 37 tahun mengusahakan kebun kantan. Sebenarnya kebun kantan ni dalam 2 tahun lah baru kita start tanam bunga kantan. Sebelum ni kita tanam limau kasturi. Yang limau kasturi tu masih ada lah dan bunga kantan tu tambahan kepada kita punya kebun limau kasturi. Pokok kantan banyak, dalam 200 pokok juga untuk bunga kantan. Mengambil pendekatan yang berbeza, dia cuba membuat kelainan dengan menghasilkan sambal kantan untuk variasi jualannya. Idea sambal kantan ni bila satu masa tu bunga kantan tu terlalu banyak tapi kedai tak pernah ambil banyak. Jadi banyak sangat lebih. Jadi benda tu saya macam sayang nak buang, dah letak kat masjid. Apa saya nak buat dengan bunga kantan ni? Terlalu banyak yang berlebihan, selalu buang. Jadi macam tak sampai hati bila kita tengok hasil kebun kita asyik dibuang kan. So saya memikirkan buat sesuatu yang boleh dijual pula daripada bunga kantan ni. Saya dah cuba sebenarnya lebih daripada 3 resepi. So akhir sekali berjaya buat sambal kantan ni bila saya bagi tester, bagi rasa dekat kawan-kawan, dekat family. Semua kata, oh okey, sedap. Different daripada sambal-sambal yang dah ada lah. Bunga kantan yang berlebihan ini secara tidak langsung dapat dimanfaatkan sebaiknya.
Sambal kantan ni saya hasilkan 2 flavor, ikan bilis dengan ikan perkasam. Proses dia sebenarnya agak rumit lah. Macam sambal-sambal yang lain juga, kita siapkan dengan bawang, cili. Lepas tu bunga kantan tu kita hiris halus. Jadi benda tu yang rumit sebenarnya dan ambil masa yang panjang. Dalam sambal saya tak tambah pengawet. Itu sebabnya sambal tu tak boleh tahan lama. Dan kalau paling lama pun saya akan advise sebulan kalau kita simpan dalam peti ais lah. Setiap sekilo cili api, Nur Hasina meletakkan 30 batang bunga kantan untuk menghasilkan sambal yang lebih enak. Biasanya nasi panas, saya pernah try makan dengan carbonara. Different rasa dia sebab bila ada kantan tu, rasa kantan, lepas tu pedas-pedas macam tu, lepas tu dengan ikan bilis, makanan carbonara memang different rasa dia. Walaupun pada permulaan hanya menghasilkan sambal kantan di dalam skala kecil, namun semakin hari permintaan meningkat dan ada penggemarnya tersendiri. Setakat ni saya cuma buat kecil-kecilan di rumah, tapi memang looking forward macam kalau saya boleh produce ada kilang kecil. Sebab saya pernah dijemput oleh UK Halal Market, dia tanya saya nak tak pasarkan di UK produk ni sebab bukan dari Malaysia je, orang lain pun suka dekat sambal tu. Semoga impian wanita berasal dari Pahang ini untuk memasarkan sambal kantannya ke pasaran yang lebih meluas akan terlaksana. Cabaran di